Pereka permainan video Brendan menerangkan bahawa saintis meletakkan tikus di dalam labirin untuk mengkaji cara organisma menggunakan ingatan mereka untuk belajar, menyesuaikan diri dan berkembang semasa mereka mencipta peta dalaman dunia mereka. Dia sentiasa membaca kajian ini kerana dia menggunakan prinsip tersebut untuk mereka bentuk permainannya dan dia menunjukkan bahawa tanpa ingatan, manusia tidak akan ke mana-mana. Suatu hari, Brendan pergi ke pantai bersama isterinya Claire dan anak perempuan mereka Sam. Mereka mempunyai masa yang indah bersama dan selepas tidur sebentar, Sam mengumumkan dia akan pergi mencari cengkerang dengan mainan Curious George-nya, berjanji untuk tidak masuk ke dalam air. Walau bagaimanapun, sementara Sam terganggu dengan cengkerang, ombak membawa monyet itu, jadi dia masuk ke dalam air untuk mengambilnya. Malangnya laut terlalu kuat dan dia tidak pernah kembali. Keluarga menawarkan semua sokongan mereka kepada ibu bapa melalui pengebumian, tetapi Brendan dan Claire masih hancur. Claire masih berasa seperti ini tidak nyata, dan Brendan hampir tidak dapat berfungsi, sentiasa menangis di dalam bilik anak perempuannya. Beberapa bulan kemudian, Claire memutuskan sudah tiba masanya untuk bergerak dan mula mengemas bilik Sam. Bagaimanapun Brendan masih belum bersedia dan dia segera panik apabila dia merayu isterinya untuk meletakkan semula segala-galanya. Apabila dia mengambil buku kegemaran anak perempuannya, dia mendapati tajuk Bernstein Bears ditulis dengan A walaupun dia mengingatinya dengan E. Kemudian pada waktu malam, Brendan tidak boleh tidur dan dia tiba-tiba mendengar bunyi bising. Dengan kelawar di tangan, dia pergi ke dapur dan hampir menyerang, tetapi hanya abang iparnya Matt yang menyerbu peti sejuk. Mereka berkongsi snack lewat malam sambil berbual, dan Brendan bertanya kepada Matt tentang tajuk buku, gembira mendengar bahawa Matt juga menyangka ia ditulis dengan E. Memandangkan Brendan masih tidak boleh tidur, dia mencari penjelasan di internet dan mendapati beribu-ribu artikel mengenainya. Ramai orang mempunyai ingatan yang sama seperti dia dan menganggap itu konspirasi, tetapi akhirnya Brendan menemui sesuatu yang dipanggil kesan Mandela, fenomena di mana sekumpulan orang berkongsi kenangan palsu. Mereka biasanya menyalahkannya pada garis masa alternatif atau alam semesta selari, dan namanya berasal dari fakta ramai orang menyangka Mandela mati dalam penjara. Keesokan paginya, semasa Claire bersiap untuk kembali bekerja, Brendan melihat gambar keluarga di peti sejuk mereka. Foto itu menunjukkan balai cerap Griffith dan apabila Brendan bertanya, Claire mengesahkan dia masih ingat gambar yang diambil di sana. Bagaimanapun, Brendan masih ingat mengambil gambar yang sama di Pusat Sains Pasifik. Claire fikir dia hanya keliru dan kembali bekerja. Selepas itu Brendan menunjukkan kepada Matt apa yang dia temui tentang kesan Mandela, termasuk penjelasan lengkap dan banyak contoh, seperti kematian Mandela sendiri, petikan Darth Vader, dan ejaan Looney Tunes. Brendan yakin mereka melompat antara realiti selari atau sebahagian daripada simulasi, tetapi Matt tidak menganggapnya serius. Pada hari-hari berikutnya, Brendan mendalami fenomena itu dan menonton banyak dokumentari tentang subjek seperti teori rentetan dan juga kemungkinan matriks sebenar. Brendan mengambil banyak nota dan menjadi taksub dengan subjek itu, yang mungkin merupakan cara untuk menyibukkan fikirannya dan mengabaikan kesedihannya. Suatu petang, Brendan melawat seorang paderi untuk bertanya mengapa Tuhan akan mengambil nyawa seorang kanak-kanak seperti Sam. Paderi itu menjelaskan bahawa kematian Sam bukanlah rancangan atau keinginan Tuhan, ia hanya soal kehendak bebas, yang dianggap oleh ramai sebagai hadiah terbesar yang pernah Tuhan berikan kepada manusia. Apabila Brendan pulang ke rumah, dia mula menyiasat kehendak bebas sebagai sebahagian daripada obsesinya. Beberapa ketika kemudian, Brendan bertemu dengan Matt sekali lagi dan terus mengganggunya dengan subjek itu. Matt menjelaskan bahawa dia bercakap dengan rakannya yang merupakan pakar neurologi, dan dia menjelaskan bahawa otak kita tidak sempurna, ingatan menjadi kacau dan terdapat banyak jurang yang dipenuhi dengan maklumat luaran. Bagaimanapun Brendan berdegil dan enggan menerima ia hanya kebetulan. Kemudian semasa makan malam, Claire mengaku dia bimbang tentang Brendan kerana dia sangat menarik diri sejak kebelakangan ini dan menegaskan dia harus berkongsi masalahnya. Brendan memintanya untuk menerangkan lelaki monopoli dan Claire menyebut dia mempunyai monokel, tetapi apabila dia menyemak kotak permainan, dia melihat lelaki kecil itu sebenarnya tidak mempunyai apa-apa di mukanya. Kemudian Brendan membawa keluar buku Sam's Curious George, mengatakan monyet itu pernah mempunyai ekor pada lukisan dan juga bersumpah bahawa boneka Sam mempunyai satu juga.
Claire tidak suka kematian anak perempuan mereka digunakan seperti itu, tetapi Brendan hanya meneruskan, menunjukkan bahawa selepas pengebumian Claire malah berkata ia tidak terasa nyata. Apabila dia mula bercakap tentang perubahan realiti, Claire membentak dan memarahi Brendan kerana enggan meneruskan dan mencurahkan kesedihannya ke dalam obsesi bodoh ini. Beberapa ketika kemudian, Brendan dan Claire keluar bersama Matt dan teman lelaki barunya. Brendan hilang akal dan hampir tidak memberi perhatian kepada perbualan, jadi dia cuba melarikan diri ke bar, tetapi Matt mengingatkannya dia dan Claire perlu menyokong satu sama lain. Brendan mengakui itu benar dan kembali ke meja. Bagaimanapun sebaik sahaja dia pulang ke rumah, Brendan melompat pada komputer sekali lagi untuk menyelidik teori simulasi, yang mengatakan kita hidup dalam realiti yang diprogramkan komputer. Nota Brendan berkembang dan dia mula menjaga papan, terdesak untuk mencari bukti alam semesta selari di mana Sam masih hidup. Dia menonton video orang terkenal bercakap tentang subjek seperti Elon Musk dan Neil deGrasse Tyson, dan akhirnya dia terjumpa nama Roland Fuchs, yang sepatutnya berusaha untuk membuktikan simulasi itu. Bagaimanapun video yang ditemuinya di tapak web tidak berfungsi lagi, jadi dia perlu beralih ke tapak cetak rompak yang menyimpan sandarannya. Fail yang dia muat turun rosak, tetapi dengan menggunakan perisian khas, dia berjaya memperbaikinya. Video itu menunjukkan Dr. Fuchs memberi syarahan tentang teori simulasi, tetapi malangnya ia rosak sekali lagi dan Brendan tidak mempunyai apa-apa. Enggan berputus asa, Brendan mencari tempat Fuchs bekerja pada masa kini dan merakam mesej video untuknya. Hari berlalu dan Brendan tidak pernah mendengar khabar dari Fuchs, jadi dia pergi ke universiti untuk menghubungi doktor secara peribadi. Walau bagaimanapun Fuchs terlalu sibuk dan dia tidak mempunyai masa untuk mendengar suara peminat rawak. Kemudian pada malam itu, Brendan cuba menjadi suami yang lebih baik dan mula lincah dengan Claire, tetapi dia berhenti seketika kerana dia fikir dia boleh mendengar Sam memanggilnya. Kecewa, Claire memberitahunya bahawa dia harus berjumpa dengan kaunselor kesedihan. Keesokan harinya daripada berjumpa kaunselor seperti yang dijanjikannya, Brendan muncul di rumah Fuchs dan meyakinkannya untuk memberinya beberapa minit masanya. Fuchs menjelaskan bahawa kesan Mandela hanyalah kes kenangan palsu, namun dia juga berpendapat ia adalah serbuk roti yang ditinggalkan oleh simulasi yang kita hidup dalam gangguan selepas kemaskini sistem. Brendan menegaskan bahawa jika realiti hanyalah kod komputer, maka dia sepatutnya dapat menggodamnya, tetapi Fuchs menganggap itu tidak masuk akal dan membawanya ke universiti. Dalam perjalanan ke sana, mereka membincangkan kemungkinan dunia wujud hanya kerana makhluk sedar sedang memerhatikannya. Brendan membandingkannya dengan permainan video dan bagaimana mereka hanya memuatkan kawasan apabila pemain memasukinya, selebihnya kawasan itu tidak wujud. Jadi daripada menggodam simulasi, apa yang dia perlu lakukan ialah membebankannya untuk mengatasi pemproses. Hanya mesin yang sangat berkuasa boleh melakukan perkara sedemikian, dan Fuchs mendedahkan universiti ini mempunyai komputer kuantum. Mereka memasuki makmal bersama-sama tetapi apabila Fuchs menerangkan cara memasukkan kod, mereka diganggu oleh Dr. Manning yang tidak bersetuju dengan kehadiran Brendan. Kedua-duanya segera kembali ke rumah doktor di mana Fuchs menjelaskan bahawa dia menganggap simulasi itu cuba menghalangnya kerana dia adalah pepijat dalam sistem, dan mengingatkan Brendan bahawa idea adalah perkara yang berbahaya. Brendan bimbang jika simulasi itu bersifat rekreasi atau mahukan kuasa, membandingkan makhluk di belakangnya dengan kuasa politik dan korporat. Kemudian pada malam itu Brendan bermimpi tentang kematian Sam dan bangun apabila dia mendengar dia memanggilnya lagi. Dia bergegas ke bilik Sam dan melihat bayang manusia yang tiba-tiba terganggu dan hilang. Dia cuba memandu untuk mengosongkan fikirannya, tetapi dia tidak boleh berhenti melihat dunia sebagai rantaian kod gergasi yang disambungkan ke komputer kuantum. Akhirnya dia tertidur di dalam kereta dan bangun di lorong rawat di pusat bandar. Tiba-tiba dia mendengar bunyi bernada tinggi yang mengerikan dan dia menjerit kesakitan apabila realiti mula terganggu, hanya untuk tiba-tiba berkedip dan bangun di atas katil biasa. Apabila Brendan meninggalkan bilik itu, dia terkejut melihat Sam di dalam biliknya sendiri dan Claire datang untuk menyeretnya ke bilik mandi. Namun apabila dia cuba mengikut mereka, dia hanya mendapati isterinya sedang mencuci gigi. Brendan rasa dia sudah gila dan Claire cuba sedaya upaya untuk menghiburkannya. Selepas itu, Brendan pergi ke perpustakaan untuk memilih sekumpulan buku tentang pengkomputeran kuantum dan mula bekerja pada kod yang boleh membebankan simulasi.
Beberapa hari berikutnya Brendan hanya menghabiskan masanya untuk mengekod yang membimbangkan Claire. Pada suatu malam, Sam muncul di bilik ibu bapanya dan naik ke katil kerana dia mengalami mimpi ngeri. Brendan tidur dengan tenang di sebelahnya, tetapi pada waktu pagi, dia bangun di katil kosong. Difikirkan itu mimpi, Brendan turun ke bawah, tetapi kali ini Sam berada di sana seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Claire dan Meg juga melayannya secara normal, jadi Brendan memanggil semua orang yang dia kenali untuk mengesahkan syak wasangkanya. Tiada siapa yang ingat Sam mati, jadi realiti telah ditulis semula. Dia cuba membincangkan perkara ini dengan Fox tetapi dia tidak akan menjawab panggilannya. Brendan berpendapat simulasi itu memberikannya kembali anak perempuannya supaya dia menghentikan penciptaan kod itu, tetapi dia tidak peduli, dia gembira kerana Sam kembali. Keluarga itu menghabiskan banyak masa bersama dan sangat gembira sehingga satu malam apabila Claire bangun dari mimpi ngeri yang mengerikan dalam keadaan yang mengerikan. Dia bersumpah dia baik-baik saja, tetapi keesokan harinya Brendan mendapati sarapan pagi terbakar dan Claire menjarakkan keluar. Berazam untuk menggembirakannya, Brendan membawa keluarga itu melukis beberapa tembikar bersama-sama. Tiba-tiba dia melihat keretakan muncul pada periuknya dan Claire menjadi agresif, menghancurkan objek di atas lantai hanya kerana mereka tidak menggunakan warna yang dia inginkan. Brendan memutuskan untuk pulang ke rumah dan cuba membuat Claire berehat, tetapi dia terus merenung Sam dan ketakutan, mengatakan bahawa gadis itu tidak sepatutnya berada di sana. Bimbang peralihan realiti menyebabkan isterinya sakit, Brendan meminta Matt menjaga Sam dan berlari ke rumah Fox, hanya untuk diterima oleh isteri doktor. Ternyata dia memadam sendiri 2 bulan lalu kerana dia tidak dipandang serius oleh komuniti sains. Memandangkan Brendan fikir dia melihat Fox hanya 2 hari yang lalu, retak muncul pada kaca, yang juga dilihatnya sebagai tanda dari simulasi. Bertekad untuk membetulkan keadaan, Brendan bergegas ke rumahnya dan mula mengerjakan kod itu semula. Dia juga merakam video untuk keluarganya sekiranya simulasi membunuhnya seperti dia fikir ia membunuh Fox. Semasa Brendan bekerja, Matt menjaga Claire, yang telah menjadi katatonik. Apabila kod itu akhirnya siap, Brendan pergi ke universiti dan cuba mengakses komputer kuantum, hanya untuk disekat oleh Manning, yang cuba menghubungi keselamatan. Brendan melompat ke atasnya untuk menghalangnya, tetapi dia secara tidak sengaja menolak terlalu kuat dan Manning terhantuk kepalanya apabila dia mendarat di atas lantai, serta-merta mati. Brendan berasa sangat bersalah tetapi dia masih mengambil kunci kad Manning dan meneruskannya. Sebaik sahaja dia mencapai komputer, Brendan menanam kodnya dengan kayu USB dan dia melihat nombor itu berlalu ketika lampu komputer berkelip-kelip. Tidak lama kemudian mesin itu mula membuat bunyi aneh, jadi Brendan bergegas keluar hanya untuk mendapati tempat letak kereta kosong dan keretanya hilang. Dalam sekelip mata, dia mendapati dirinya berada di dalam bas dan dia mendapat panggilan daripada isterinya mengatakan dia tidak berasa baik. Pada ketika itu, dia perasan seorang penumpang terganggu semasa dia melalui lantai bas, dan sepasang suami isteri yang berdekatan juga mempunyai wajah yang terganggu. Brendan turun dari bas dan berlari melalui bandar, menyedari semua jenis gangguan yang berlaku, masa hari sentiasa berubah, pokok-pokok melalui warna yang berbeza, dan terdapat 2 bulan di langit. Akhirnya Brendan pulang ke rumah dan bergegas memegang isteri dan anak perempuannya rapat kerana persekitaran di sekeliling mereka juga terganggu seperti orang gila. Wajah Claire juga terganggu dan dia menjerit kesakitan manakala 2 bulan bertembung di langit sebelum semuanya menjadi gelap gelita. Kemudian kod itu muncul pada skrin apabila alam semesta mengebut semula dirinya dari awal kewujudan, melalui dinosaur, tamadun yang hilang, peperangan, dan detik-detik penting biasa dalam sejarah manusia. Apabila bat semula akhirnya berhenti, Brendan gembira dapat berada di pantai bersama keluarganya semula. Kali ini apabila Sam menyebut dia akan pergi mencari kerang, Brendan menyuruhnya meninggalkan Curious George di belakang, menyelamatkan nyawanya.